Baik, kita kembali di Rampai Pagi. Alhamdulillah kita sudah pun berada di jam pertama untuk segmen wawancara kita, iaitu segmen Biro Mencegah Rasuah, yang mana telah pun dibawakan tadi tajuknya kesalahan di bawah bab 6 / C Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, dan kita berbesar hati untuk menerima sekali lagi bersama dengan yang mulia Puan Hajah Nora Syikin binti Haji Mat Saleh, iaitu penyiasat khas kanan bahagian integriti Biro Mencegah Rasuah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Bertemu kita kembali ya. Alhamdulillah. Jadi satu topik baru lagi yang akan diberikan kepada orang ramai ya, berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan rasuah. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya ni Puan, mungkin ada sebarang pencerahan berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Okey, terima kasih Puan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua penonton Rampai Pagi. Alhamdulillah, Biro Mencegah Rasuah pada hari ini berkesempatan lagi untuk memberikan kepada audio penonton mengenai dengan pengetahuan tentang undang-undang ataupun public law awareness yang berkaitan dengan kesalahan rasuah. Jika pada 2 minggu yang lepas telah pun diberikan dan dikongsikan bersama dengan audio penonton mengenai dengan topik pengendalian kes-kes Biro Mencegah Rasuah, penyiasatan, perbicaraan dan rayuan yang telah disampaikan oleh Pengarah Biro Mencegah Rasuah. Dan pada kali ini saya akan menyambung lagi perbincangan mengenai dengan kesalahan rasuah, khususnya di bawah bab 6/C Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Sebagai mukadimah jua, saya ingin menekankan bahawa rasuah ini adalah satu jenayah yang serius ya. Dari segi undang-undang memang ia punya hukuman telah pun ditetapkan, iaitu RM30,000 denda dan juga penjara maksimal 7 tahun. Dan dari segi agama pula memang telah pun dari awal dinyatakan bahawa jenayah rasuah atau perbuatan rasuah ini memang dilarang oleh agama Islam. Ini terbukti dari surah Al-Baqarah ayat 188 yang telah Allah Taala telah berfirman yang melarang kita ni umat Islam ni daripada menggunakan harta benda kita ni untuk jalan merasuah. Dan juga saya ingin berkongsi dengan audio penonton dengan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai orang yang terlibat dengan kesalahan rasuah, yang mana mereka ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Both pemberi dan penerima dan juga orang yang jadi perantaraannya. Dan mereka yang terlibat dengan rasuah ni akan difurmankan dalam api neraka. Jadi jelas di sini ya, ingin nampak tanilah sikap orang yang berrasuah ni adalah orang yang tidak berintegriti, tidak mempunyai moral values, tidak jujur dan tidak amanah dalam menjalankan tanggungjawabnya. Itu antara pengkongsian bersama kita di pagi ini ya, di mana dikongsikan mengenai tajuk kita pada hari ini. Semoga kita berkesempatan juga mendengarkannya ataupun mengikutinya, dan untuk soalan selanjutnya mungkin dapat dikongsikan lagi Mahira. Ya, Alhamdulillah. Jadi mungkin dapat dikongsikan apa yang dimaksudkan dengan rasuah dan juga apakah sebetulnya bidang kuasa penyiasatan Biro Mencegah Rasuah ini Puan. Okey, terima kasih untuk soalannya. Okey, rasuah, jenayah rasuah ni secara umumnya dapat didefinisikan sebagai salah satu perbuatan memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk, sama dalam bentuk kewangan atau bukan bentuk kewangan, sebagai upah ataupun dorongan ataupun imbalan bagi seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang berhubung kait dengan bidang tugasnya tu. Jadinya saya tadi suapan ini dah semestinya bentuk kewangan. Dalam penyiasatan kami orang suapan rasuah tu can be dalam bentuk perkhidmatan, pinjaman, hadiah, bonus, diskaun pun boleh tu sebenarnya. Dan bercakap mengenai kuasa penyiasatan Biro Mencegah Rasuah, di sini saya sertakan slide. Okey. Alhamdulillah, di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah pun disenaraikan bahawa kami Biro Mencegah Rasuah mempunyai kuasa untuk menyiasat kesalahan-kesalahan di bawah bab 5A dan B, bab 6A dan 6B, iaitu kesalahan menerima dan memberi rasuah, kesalahan menghadapkan tuntutan palsu di bawah bab 6C, penjawat awam menyalahgunakan kuasa, misconduct in public office bab 12A, dan juga penjawat awam yang memiliki harta yang tidak terjelas, possessions of unexplained property di bawah bab 12. Jadi dari sini saya ingin menerangkan mengenai elemen rasuah di bawah kesalahan bab 6A dan juga 6B, di mana beberapa elemen utama yang perlu
dilihat ataupun diteliti bagi kesalahan rasuah ini ialah memberi ataupun menerima suapan. Okey, apa yang diberi ataupun apa yang diterima itu. And yang kedua, kenapa suapan atau diberi? Adakah sebagai dorongan atau imbalan ataupun ganjaran bagi seseorang itu melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan tugasnya. Dan yang ketiga, adanya unsur rasuah di dalam transaksi memberi dan juga menerima rasuah itu, suapan itu. Dan yang keempat, yang pentingnya pemberi atau penerima suapan itu ataupun rasuah itu mempunyai pengetahuan bahawa apa yang dibuatnya itu adalah salah. Ada guilty knowledge. Jadi anitah yang mesti kami highlight dalam kesalahan rasuah. So, untuk kemudahan pemahaman ingin saya kongsikan 4 kes rasuah yang telah pun disiasat dan sudah sabit kesalahan oleh Biro Rasuah. Itu kes yang pertama yang melibatkan seorang anggota penguatkuasa undang-undang di mana anggota penguatkuasa undang-undang ini telah meminta satu laptop daripada mangsa yang masa itu kedapatan berduaan di dalam kereta. Sekiranya kes kawat lah itu. Jadi by right this anggota penguasa undang-undangan ni mesti mengambil tindakan. Tetapi instead mengambil tindakan, dia mengambil kesempatan terpulang. Betul. Banyak. Aku boleh lapaskan, aku dah melaporkan, bagiku laptop matunya. Jadi dalam kes ini, alhamdulillah, anggota tersebut telah pun sabit kesalahan dan telah dihukum penjara selama 12 bulan. Untuk kes yang kedua, juga melibatkan anggota penguatkuasa undang-undang di mana anggota ini telah menahan seorang pemandu driver, pemandu yang masa itu kedapatan of course yang melanggar Akta Lalu Lintas Jalan Raya driving, tapi masa itu menelpon juga. And then kedapatan lagi dah masang safety belt. Of course itu orang atau salah. Jadi sama macam tadi anggota penguatkuasa undang-undang ni mengambil kesempatan misuse dia punya power tu banyak. Boleh aku lapaskan? Minta aku RM40. Kau boleh lapas. Tapi alhamdulillah ni orang sekarang ni sampai ke pengetahuan Biro Mencegah Rasuah. Kami melakukan penyiasatan di bawah perbicaraan dan akhirnya disabit kesalahan dan telah dihukum penjara selama 12 bulan juga. Okay. Untuk kes yang ketiga, Yudoma banyak ni kesan ya. Silakan. Okey. Untuk kes ketiga ni, dua orang ni anggota penguasa undang-undang. Kalau tadi minta RM40 atau minta laptop, yang ini yang minta RM4,000 daripada mangsa sama sebagai ganjaran untuk polis ni, polis untuk tidak mengambil tindakan ke atas mangsa yang di masa itu didapati berduaan khalwat juga. Jadi untuk kes ini telah sabit kesalahan, telah dihukum penjara selama 18 bulan penjara. Untuk kes yang keempat yang ingin saya kongsikan, ini melibatkan seorang pegawai kanan Jabatan Polis. Okey, dan dari siasatan kami mendapati bahawa pegawai kanan ini telah menerima suapan dalam bentuk sebuah kereta Toyota Hilux. Kenapa? Kerana bagi kereta itu sebagai ganjaran ataupun imbalan supaya iaitu menerima daripada seorang bangsa asing. Bangsa asing ini sebenarnya disenarai hitamkan dari memasuki negara Brunei Darussalam, tidak boleh masuk sama sekali. Tetapi dengan suapan yang diberikan itu, pegawai polis ini telah pun memohon kepada Jabatan Immigration, memohon supaya orang ini dapat masuk ke negara Brunei Darussalam semula dengan alasan kononnya diperlukan untuk penyiasatan. Tapi alhamdulillah berdasarkan dengan penyiasatan kami itu mendapati itu semuanya adalah tidak benar dan lelaki itu telah pun pegawai itu telah pun dihukum penjara selama 30 bulan penjara. Jadi untuk kepada orang ramai yang ingin lebih mengetahui lagi beberapa kes Biro Mencegah Rasuah, anda boleh menyelusuri laman sesawang Biro Mencegah Rasuah di www.bmr.gov.bn bagi mengetahui lebih lanjut lagi mengenai kes rasuah dan juga ada berpeluang untuk mengetahui mengenai sejarah penubuhan Biro Mencegah Rasuah, misi visi Biro Mencegah Rasuah, struktur organisasi dan juga undang-undang berkaitan dengan kesalahan rasuah. Baik, untuk selanjutnya Puan, di mana pengarah Biro Mencegah Rasuah juga berkesempatan mengongsikan mengenai satu kes rayuan yang pada masa itu telah berjalan dan pada minggu lepas keputusan kes rayuan tersebut telah diumumkan. Mungkin dapat Puan membantu dalam memberikan penjelasan mengenainya. Okey, terima kasih Muhammad. Okey, alhamdulillah pada 2 minggu lepas memang pengarah Biro Mencegah Rasuah telah berkongsi dengan orang ramai mengenai satu kes rayuan yang masa itu sedang dijalankan dan alhamdulillah pada 6 Julai yang lalu telah pun mendapat keputusan rayuan itu. Jadi bagi mereka yang baru mengikuti kes rayuan ini, saya ingin membuat sedikit introduction sikitlah penerangan yang mana kes rayuan tersebut melibatkan 2 orang bekas pegawai Jabatan Kehakiman
iaitu sepasang suami isteri yang mana si isteri sebagai tertuduh pertama dan juga perayu pertama telah pun dijatuhkan hukuman salahlah di atas 15 tuduhan di bawah bab 409 kerana hukuman jenayah kerana melakukan pecah amanah yang melibatkan wang sejumlah 15.75 juta. Saya ulangi, 15.75 juta, dan beliau telah pun dijatuhkan hukuman selama 10 tahun bagi setiap pertuduhan. Tertuduh pertama juga didapati bersalah kerana di atas 10 pertuduhan pembersihan wang haram ataupun money laundering, dan bagi kesalahan ini beliau telah dihukum penjara selama 5 tahun dan beliau telah diarahkan untuk menjalani penjara secara serentak, iaitu selama 10 tahun penjara. Jadi dalam kes rayuan itu, tertuduh pertama atau perayu pertama telah membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan untuk dilepaskan daripada sabit kesalahan. Pada masa yang sama juga, pihak pendakwa raya membuat rayuan kepada pihak Mahkamah Rayuan untuk menaikkan lagi hukuman itu kerana merasakan hukuman 10 tahun penjara itu adalah terlalu rendah. Jadi keputusan rayuan yang telah pun didengarkan pada 6 Julai yang lalu yang telah didengar pada 6 Julai yang lalu, yang mana hakim rayuan telah menolak rayuan tertuduh yang pertama untuk dibebaskan kerana apa? Bukti dan pensabitan adalah tidak tergugat. Dalam hal ini juga, hakim rayuan membenarkan rayuan pihak pendakwa raya dan bersetuju bahawa hukuman 10 tahun itu adalah terlalu rendah. Jadi hasil keputusannya adalah hukuman yang 10 tahun itu diganti dan dinaikkan daripada 10 tahun kepada 15 tahun penjara. Di sini saya ada juga berkongsi dengan order penuntun keputusan ataupun beberapa kenyataan yang dinyatakan oleh hakim rayuan mengenai dengan keputusan yang mereka ambilannya, di mana antaranya hakim Mahkamah Rayuan menyatakan bahawanya apabila apabila membuat keputusan ininya, mereka telah meneliti kepada beberapa faktor, iaitu yang mana mangsa kepada jenayah ini adalah orang yang berhutang. Orang berhutang yang telah disenaraikan sebagai orang muflis, dan mereka ini sebenarnya setiap bulan membayar hutang-hutang mereka, dan juga diorang ini try their best to release their names daripada senarai muflis dan juga yang terlibat ini pun juga adalah orang yang menghutangkan, yang menghutangkan, yang mana diorang pun need this money ini untuk menjalankan perniagaan mereka. Jadi dalam hal ini diorang kedua yang berhutang dan juga orang menghutangkan ini menempatkan diorang punya kepercayaan itu kepada sistem mahkamah untuk menguruskan supaya selesai langsai hutang-hutang ini supaya teratur, supaya diorang ada time yang sepatutnya selesai, boleh diselesaikan hutang itu lunas. Tetapi pegawai yang terlibat ini telah menyalahgunakan kuasa mereka. Diorang pecah amanah, saya cakap tadi, pecah amanah sehingga melibatkan 15.75 juta ringgit. Banyak tu. And then juga kedua perayuan ni, yang pertama dan kedua ni, sebenarnya ada seorang pegawai kan yang memegang jawatan yang tinggi di dalam jabatan kehakiman, dan diorang ini pun sudah mengangkat sumpah kehakiman yang diorang ini bertugas dengan penuh kejujuran, dan juga dengan diorang tadi pun tahu yang bidang kehakiman ada satu status yang ataupun jawatan yang terhormat. And then juga yang faktor yang diteliti oleh hakim Mahkamah Rayuan ialah diorang orang ramai percaya orang ramai menaruh kepercayaan penuh kepada sistem keadilan, sistem jabatan sistem jabatan keadilan inilah. They put their trust, tapi at the end orang kena sebalik terpulang, kena breach, kena itulah. And then yang keempat, pelakunya ni, yang tertuduhan ni melakukan kesalahan itu kerana tamak, greed, dan juga iaitu masa dibicarakan menunjukkan iaitu dia menyesal membuat kesalahan tersebut. Jadi keputusan ini pun diambil berdasarkan kepada kesilapan perkiraan, yang mana faktor-faktor seperti konsekutif, concurrent dan totality principle adalah dibincangkan. Jadi kepada mana-mana penuntut dan juga orang ramai yang ingin lebih tahu mengenai final judgment, banyak tu beberapa pages which is very good, ada banyak points-pointsnya. Jadi bolehlah melayari kepada laman sesawang Jabatan Kehakiman di www.judiciary.gov.bn.
Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada topik kita ni pada hari ini. Jadi apa sebetulnya dimaksudkan dengan kesalahan mengemukakan tuntutan palsu di bawah bab 6/C Akta Pencegahan Rasuah ni, Puan? Okey, di sini saya ada juga berkongsi dengan auda penonton intipati bagi kesalahan di bawah bab 6C Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, di mana saya rumuskan sahajalah sesiapa sahaja ataupun mana-mana ejen ni maksudnya orang diambil bekerja tu sama ada di sektor awam ataupun sektor swasta. Diorang ni dengan setahunya saya tahu menggunakan resit, dokumen ataupun sebarang kira-kira, okey, ia tahu menggunakan resit itu, dokumen itu kandungannya itu indah lurus, indah benar. Tapi masih jua dihadapkannya kepada pihak majikannya, kepada pihak orang atasannya untuk diprosid. Yang mana ia tahu dokumen kira-kira ataupun tuntutan itu majikannya mempunyai kepentingan. Jadi dalam hal ini Nyora nampak tadi niat orang itu yang menghadapkan dokumen, yang menghadapkan tuntutan palsu, yang menghadapkan kira-kira yang tidak benar isi kandungannya itu, niatnya untuk mengelurkan majikannya. Jadi jika sabit kesalahan, orang ini boleh dihukum penjara 7 tahun dan juga denda RM30,000 atau denda maksimum. Okey, jadi di sini untuk sebagai kefahaman jelas ingin saya berkongsi dengan auda penonton mengenai satu kes yang disiasat oleh Biro Mencegah Rasuah di bawah bab 6C Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Dan maaf je Puan, mungkin kita kesuntukan masa sebetulnya. Jadi lebih kurang 4 minit saja lagi. Jadi kami ingin mengetahui je sebetulnya. Namun mungkin secara singkat ringkasnya dan juga bagaimana untuk kita melaporkan je kes rasuah ini je untuk pagi ini. Mungkin ada yang ingin berkongsi sama ya, Puan. Okey, untuk melaporkan kes rasuah ini, auda boleh datang sendiri ke Biro Mencegah Rasuah yang beralamat di Jalan Lapangan Terbang Alama Berakas, berjumpa dengan pegawai bertugas atau menghubungi kami di talian yang tertera di TV, atau tidak semestinya berjumpa di office, tapi boleh berjumpa di tempat yang difikirkan comfortable oleh pihak pengadu ataupun yang bagi informan. Bagi yang mereka berada di daerah Belait pun juga boleh menghubungi menemui pegawai kami yang bertugas di Cawangan Belait di Jalan Sungai Pandan, berdekatan dengan stesen minyak. Sama juga ada telefon di sana yang kami kongsikan, boleh menghubungi mereka ataupun mengemail kami di www.bmr.gov.bn. Baik, sebetulnya banyak ingin kami ketahui bersama Puan. Ingin dengan adanya lagi pengongsian sebagai contoh ataupun juga kes-kes berkenaan ini dapat lagi sebetulnya menjelaskan kepada kita. Namun disebabkan oleh kesetujuan masa, insyaAllah di ruangan lain pula ya Puan, kita ini akan bersama lagi dengan adanya akan kesalahan di bawah bab yang lainnya di Akta Pencegahan Rasuah ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan kita di mana pada pagi ini bersama kita Mahira. Ya, bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Nur Shikin binti Haji Mat Saleh, Penyiasat Khas Kanan Bahagian Integriti Biro Mencegah Rasuah. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain keluaran. Semoga bermanfaatlah pengetahuan mereka, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.